Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita sambung hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Yang mana hadis yang ke-11 sebelum ni sampai hadis yang ke-11 وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abil Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, yang diambil ataupun yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi daripada Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sesungguhnya Allah telah menulis, Allah menentukan, Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Kemudian Nabi memperjelaskan tentang perkara itu. Sesiapa yang ingin benar, hamma tu saya terjemah ingin benar, sebab dalam bahasa Melayu tu nak cari satu kalimah untuk menampung makna hamma itu payah jugalah. Kalau azam pun dalam bahasa Arab juga, azam makna ingin benar maksudnya. Sesiapa yang ingin benar ataupun tersangat ingin melakukan satu kebaikan, maka selepas itu dia tidak dapat melakukan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kepadanya. Kemudian Allah tabaraka wa taala mencatatkan kepada orang itu satu kebaikan penuh, mana diberi ganjaran walaupun dia tidak buat, dicatatkan kepada dia di sisi Allah, dari sisi Allah, hasanatan kamilah, mana satu kebaikan penuh seolah-olah dilakukan. Dan sekiranya seseorang ingin benar untuk melakukan kebaikan itu, satu kebaikan itu, lalu ia berjaya melakukannya, atau maka ia telah melakukan kebaikan yang ingin dilakukan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala mencatatkan mencatatkan, yakni menulis 10 kebaikan, 10 hasanat, 10 kebaikan yang digandakan sehingga 700, mana 700
700 kali ganda, bahkan ila ad'afin katsirah, bahkan digandakan lagi dengan jumlah yang lebih banyak, bahkan digandakan dengan jumlah yang berganda-ganda, yakni melebihi 700. Dan jika seseorang ingin melakukan satu kejahatan ataupun apa-apa kejahatan dan dia tidak melakukan, Allah akan tulis untuknya satu kebaikan penuh. Dan sekiranya seseorang itu ingin benar melakukan kejahatan itu, lalu dilakukan, benar-benar dia melakukannya, maka Allah catatkan, Allah tuliskan untuknya satu kejahatan sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini pun di bawah tajuk pertama lagi, bab ikhlas. Bab ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita pergi membicarakan fakta dalam hadis ini, oleh kerana mengikut urutan hadis ini, Abil Abbas, yakni Abdullah bin Abbas ini pertama kali kita jumpa lah dalam ini. Jadi kita nak sebut secara ringkas dia punya biodata dia. Biodata Abdullah ibn Abbas secara ringkas, biar kita tahu secara ringkas berkenaan dengan sahabat sebagai perawi hadis ini. Jadi Abdullah ibn Abbas ini adalah merupakan seorang sahabat besar, sahabat yang begitu masyhur. Bukan sahabat kecil, ini sahabat yang tercatat nama dalam sejarah, dan dia ini salah seorang perawi yang meriwayatkan banyak hadis, beribu hadis diriwayatkan oleh beliau. Dan dia ini salah seorang tokoh dari kalangan tokoh di kalangan sahabat. Dia ini salah seorang tokoh yang begitu menonjol sekali. Bahkan dia digelar sebagai hibrul ummah, pendeta umat. Abdullah ibn Abbas, hibrul ummah, pendeta umat. Dan dia juga adalah merupakan imam tafsir di kalangan sahabat, sebagai imam tafsir. Dan dia ni seperti yang kita maklum adalah merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kunyah dia yang biasa disebut sebagai Abul Abbas. Mana anak dia ada nama Abbas. Abbas bin Abdullah bin Abbas. Dia buh nama anak dia tu serupa dengan nama ayah dia. Dan dia ini Abdullah ini dia merupakan anak sulung. Anak Abbas tak sulung. Dan dicatat dalam kitab bahawa Abdullah ibn Abbas ini lahir ketika Nabi diboikot di Syaib Bani Hashim itu, sekitar 2 tahun setengah ataupun 3 tahun. Dia dilahirkan di Wadi, sebuah tempat di mana Nabi, dalam sejarah hidup Nabi di bumi Makkah ini, Nabi pernah diboikot di pulau, di satu tempat yang disebut dalam fakta sejarah sebagai Syaib Bani Hashim. Situ. Dan ada juga kalau kita tengok fakta sejarah, mana tempat itu, walaupun khilaf lah di kalangan ulama, ada yang kata tempat itu sebenarnya orang kafir yang tentukan. Ada juga dalam kitab sebut mana orang kafir suruh, maknanya Nabi disuruh duduk sana. Ada juga dalam riwayat kata waktu ditentukan oleh keluarga Bani Hashim lah, Bani Hashim. Jadi semasa Nabi duduk di situ, berada di situ sekitar 3 tahun, di situlah maknanya lahirnya Abdullah ini. Dan Abdullah ibn Abbas ini lazaman nabiyya fa akhadha anhu ilman jamman. Dia telah berada bersama Nabi. Kita nak kata mulazamah ini istilah makna dia sentiasa berada bersama Nabi. Makna banyak masa dia habiskan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makna lazam. Jadi masa dia itu banyak dia habiskan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu dia dapat ambil ilmu yang banyak daripada Nabi. Dia ni antara orang yang ingat hadis banyak. Sebab dia berdamping dengan Nabi itu lama. Bukan maksud lama tu tidak lama dari segi tahunnya, tetapi masa tu. Kalau bahasa Kelantan kat duduk dengan Nabi sama, banyak duduk dengan Nabi. Ni Abdullah ini. Yang mana dicatatkan bahawa ketika Rasulullah wafat, umur dia 13 tahun.
ketika wafatnya Nabi SAW, umur dia 13 tahun. Dan dia telah meriwayatkan banyak hadis daripada Nabi, dan sekumpulan sahabat tabi'in juga ambil riwayat banyak hadis daripada dia. Dan dicatatkan juga bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ni berjumlah 1660 hadis. 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Hadis yang muttafaq alaih, yakni yang diriwayatkan bersama oleh Bukhari Muslim, berjumlah 75 hadis, dan yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Bukhari 120 hadis, ini daripada Ibn Abbas. Dan Muslim secara bersendirian meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas sebanyak 9 hadis. Kalau kita tengok dalam manaqib dia, manaqib Abdullah Ibn Abbas ini, Rasulullah berdoa kepada dia, doa untuk dia, doa kepada Allah untuk Ibn Abbas ini, untuk Abdullah ini beberapa kali, bukan sekali. Bisa pernah Nabi doa supaya dia ni bijaklah dalam tafaqquh fiddin, maknanya dia faham agama tu dalam, mendasar sifat pemahaman dia itu. Dan Nabi juga doa kepada dia supaya dia dikurniakan, supaya Allah kurniakan ta'wilul Quran, ilmu tafsir Quran. Nabi doa khusus kepada dia. Dia cerita, dia kata pernah Nabi peluk dia, Nabi buat gitu. Betul. Muka dia kecil. Nabi ni mesra dengan kanak-kanak ni. Muka dia maknanya masa Nabi sebut ni dia umur, dah masa Nabi mati pun dia umur 13 ni. Cukup Nabi dhammani Rasulullah dekat aku gitulah, letak gitu, ambil dia. Rasulullah mesra dengan dia. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah dia kitab, yakni Al-Quran, reti Al-Quran. Bukan reti baca Quran, tafsir Quran itu maksudnya. Dan dalam satu kes lain, pernah ketika Nabi hendak buang air nak qada hajat, Nabi pergi ke tempat yang jauh. Lalu Abdullah ni ambil air sebeldi, dia letak, bukan dekat Nabi, tapi mana agak tidak jauh dengan Nabi lah. Dia letak situ. Dia tak layak. Tiba-tiba Nabi, bila Nabi pergi tu, Nabi nampak ada air. Nabi tanya siapa dia letak air. Nabi faham lah air tu ada orang letak dengan maksud untuk Nabi guna, untuk maknanya suci lah kira-kiranya. Lalu diceritakan tu Abdullah, maksudnya dia kecil lagi. Maka Nabi pun doa kepada Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah dia kefahaman yang mendalam dalam agama. Hal ini dalam syarah hadis dibahas lah. Nak dia cerdik dia tu. Dia tak seganggu Nabi, dia letak senyap-senyap gitu. Makna budak tu dia reti dah mikir. Kalau kita tengok dalam syarah hadis disebut Nabi kata cerdik pula ni. Dia tak seganggu Nabi, tapi dia nak khidmat Nabi tanpa mengganggu Nabi. Kadang-kadang kalau orang tak pandai dia nak berkhidmat tapi dia jadi mengganggu. Ni daripada kecil lagi, daripada maknanya kita kata tak balik lagi, tapi reti dah cara nak berbahasa dengan orang hebat ni, dengan Nabi ni, kira pemimpin lah. Tidak ganggu Nabi. Itu adalah dalam syarah hadis disebut gitu. Jadi Abdullah Ibn Abbas ini sampai ke peringkat yang tinggi dalam ilmu dan fiqh, yang mana ramai sahabat lah mengagungkan dia, memandang tinggi dia, kedudukan dia. Misalnya disebut dalam sejarah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab sangat sayang pada dia, dan Sayyidina Umar berapa dia memuliakan dia, sehingga Sayyidina Umar masuk ke dia di zaman Sayyidina Umar, sedangkan masa ni dia tak kahwin lagi, remaja. Di zaman pemerintah Sayyidina Umar lantik dia sebagai esko kerajaan pada waktu itu, ahli majlis mesyuarat kerajaan Sayyidina Umar pada waktu di Madinah. Sehingga kira-kiranya esko-esko lain yang merupakan masyayikh, yang merupakan asyikh, misalnya orang-orang tua yang pernah turut serta dalam peperangan Badar, jadi pernah bersungguh kan. Kenapa lebih Abdullah ini, sedangkan anak-anak kita ada yang sebaya dia adalah terdengar pada Sayyidina Umar, mana orang tua lain juga merupakan ahli majlis mesyuarat itu bersungguh pelik lah. Dua orang lain umur 60,
50. Tiba-tiba dia seorang umur 15 duduk dalam bilik musyawarah. Lagu mat, jangan duk tak betul molek lagi. Jadi adalah kata muda teh. Anak kita pun ada semuda ni. Seolah-olah apa tak panggil kata. Seolah-olah macam tak sedap lah. Gitu. Gitu saja maksudnya, tidak lebih daripada itu. Jadi Sayyidina Umar kata, dia ni seperti yang kamu tahu, luar biasa budak ini. Jadi Sayyidina Umar pun nak tunjuk, nak buktikan bahawa lebihnya Abdullah Ibn Abbas ini. Lalu pada satu hari dia panggil Ibn Abbas berada dalam satu majlis dengan golongan asyakh ini, golongan yang veteran ya, yang turut serta ya, golongan veteran ni masuk dalam peperangan ya. Tapi dia ambil sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan. Sayyidina Umar bertanya, dia, apa pandangan engkau wahai Abdullah tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nas ila akhir ayat? Apa pandangan engkau tentang ayat idza jaa nasrullah? Apa pandangan engkau? Apa pandangan kamu lah? Tanya mula-mula tanya orang tua. Apa pandangan kamu tentang idza jaa nasrullah? Lalu golongan veteran yang ada dalam mesyuarat dalam majlis itu menyebutkan bahawa kita disuruh memuji Allah dan sebagainya seperti makna ayat itu secara zahir tu lah. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akhir sekali fasabbih, Allah suruh kita bertahmid, bertasbih, bertakbir dan sebagainya. Tapi setelah itu dia tak kata apa. Hak golongan veteran. Jadi nampak jawapan yang diberikan oleh golongan tua ini bersifat zahir sangat. Tengok sepitah lalu saja. Tiba-tiba lepas tu nak Sayyidina Umar tanya tentang Abdullah Ibn Abbas, pandangan kamu pula bagaimana? Jadi Abdullah Ibn Abbas kata, pada pandangan saya ayat ini idza jaa nasrullahi ini sebenarnya pada pandangan saya, mengikut tafsir saya nampak ayat ini sebenarnya Allah nak mengisyaratkan bahawa Nabi akan diangkat, Nabi akan mati, kerana agama ini sudah diterima oleh manusia. Mana tugas Nabi sudah selesai. Kenapa? Tugas Nabi nak mengajak manusia terima agama. Sekarang ini manusia masuk ke afwaja, habis. Dia dalam tafsir ayat ni, zaman ni ketika turun ayat ni, orang masuk Islam bukan seorang-seorang, sekapung sekali masuk afwaja, berbondong-bondong biasa diterjemah. Kalau kita tengok dalam tafsir masuk Islam tu, mana kita kata sekali isi borak tu dah. Ni sekali isi borak. Seolah-olah begitulah. Kalau jenis isi borak lah. Kejut orang main isi borak ni, nak malam lah. Ni maknanya ramah. Jadi tu ayat ni supaya apa? Antaranya supaya janganlah kita lupa bila mencapai kemenangan. Ingat kemenangan kita tu bukan kerana kebijakan kita, bukan kerana kepandaian kita, tetapi kerana Allah. Oleh itu fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini sebagai peringatan lah. Ketika Allah beri nikmat tu jangan lalai. Hak tu tak apalah tu, tetapi di sebalik tu yang tersirat tu, dia nampak. Padahal dia muda tak nikah lagi. Nampak. Saya nama kata aku pun nampak gitu juga. Cerdik. Jadi orang lain tak terletak anak yang cerdik. Baik. Kita tengok sedikit bagaimana pandangan sahabat-sahabat besar yang lain terhadap ketokohan Abdullah Ibn Abbas dalam pelbagai bidang ilmu. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, sebab Abdullah ni ramai juga sahabat nama Abdullah, tokoh-tokoh lah. Misalnya Abdullah Ibn Mas'ud kata, ni'mat tarjumanil Quran Abdullah Ibn Abbas. Orang yang paling baik dalam menterjemah menghurai Quran Abdullah Ibn Abbas. Kata Abdullah Ibn Mas'ud. Padahal Abdullah Ibn Mas'ud ni merupakan tokoh juga. Abdullah Ibn Mas'ud ni antara sahabat yang kita kata sebagai guru lah di kalangan sahabat, tokoh akademik di kalangan sahabat. Abdullah Ibn Abbas dia kata yang paling baik menghuraikan Quran Abdullah Ibn Abbas. Kata Masruq, dia kata ni tabi'i ni, dia kata apabila aku tengok Abdullah Ibn Abbas, mana aku pun jadi kata bila tengok dia tu, aku akan kata apa ni, ajmalun nas,
Ajmalun nas, kalau kita bukan orang comel, manusia yang lengkap. Tu dia. Bila dia tengok tu ajmalun nas. Aku bila tengok Abdullah ibn Abbas, aku akan kata ajmalun nas. Lengkap orang ini. Bila tengok dia tu dia kata lengkap orang ini. Ada berapa benda baik pada dia. Gitu. Bila dia bercakap, aku akan kata afsahun nas. Bila dia bercakap saja, aku kata orang yang paling petah, paling fasih. Sebab ucapan manusia ni kalau fasih, dia boleh menarik perhatian orang. Bila dia bercerita tentang hadis Nabi SAW, aku akan kata dia ni orang yang paling alim tentang hadis Nabi. Kata Mas'ud. Kata Amr bin Dinar, aku tidak pernah lihat majlis ilmu yang lebih lengkap, yang lebih merangkumi kebaikan daripada majlis ilmu Ibnu Abbas ini, yakni Abdullah ini. Itu kata Amr bin Dinar. Merangkumi halal dan haram. Dia maknanya seseorang, kata Amr bin Dinar, aku lihat Abdullah ibn Abbas ni seorang yang terhimpun banyak ilmu kepada dia. Mana bila dia mengajar, mana luah lah pengajaran dia. Sebab kalau orang alim, kalau dia mengajar, kalau dia sentuh tu luah. Jadi banyak kita boleh ambil manfaat, sama ada dalam bidang halal dan haram. Dari segi bahasa pun dia guna bahasa standard, bahasa dia tepat lah. Begitu juga ilmu ansab, ada berlaku syair, dia reti banyak bidang ilmu yang yang terdapat pada Allah ini. Dia mahir banyak ilmu. Kata Ubaidullah bin Abdullah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang sunnah Nabi sallallahu Abdullah ibn Abbas. Dan aku tidak pernah lihat seorang yang terlalu cerdas pemikirannya. Cukup cepat dia menanggapi sesuatu itu, dan sangat tajam pandangannya. Daripada Ibnu Abbas aku tak pernah tengok. Ni kelebihan dia. Dan dia ni merupakan orang kuatlah yang membantu Sayyidina Umar dalam memberi pandangan. Ni dia ni. Tetapi dicatat dalam sejarah, di akhir umur dia buta mata dia. Abdullah ibn Abbas di akhir umur dia buta mata dia. Dan dia bersyair. Ketika mata dia buta tu, dia bersyair. Kata in ya'khudallahu min ayni nurahuma. In ya'khudallahu min ayni nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun. Qalbi dhakiyyun wa aqli ghairu dhi dakhal. Wa fi fami sarimin wa fi famin sarimun kasayfi ma'thurun. Ni Al-Wafi bil Wafa, rentak dia begini, rentak dia. Ni dia ada rentak dia. In ya'khudallahu min ayniyan nu dia ada rentak dia ni. Lama tak baca saya ni. In ya'khudallahu min ayniyan nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun. Tu rentak dia. Qalbi dhakiyyun wa aqli ghairu dhi dakhalin wa fi fami sarimun kasayfi ma'thurun. Itu rentak saya dia. Dia kata walaupun Allah telah mencabut kedua belah mataku, maknanya Allah butakan aku. Allah telah mengambil cahaya daripada kedua belah mataku. Dia sebut itu. Ini ketika dia buta, dia boleh bersyair. Sebab kata dia tak aku rasa fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun. Tetapi pada lidahku dan hatiku masih ada cahaya itu. Walaupun mata buta, tetapi pada hati, lidah dan hatiku masih ada cahaya. Maknanya ain basari masih ada. Hatiku masih pintar. Mana hatiku masih pintar, masih boleh berfikir dengan baik. Dan akalku pun tidak ada gangguan.
qalbi dhakiyyun wa aqli ghairu dhi dakhalin, dan akalku tidak dicemari lagi, tidak terganggu. Wa fi fami sarimun kasayfi ma'thurun, dan pada mulut lidahku masih lagi tajam bagaikan pedang yang dihunuskan. Itu syair dia. Syair Abdullah Ibn Abbas. Ini tersebut al-wafi bil wafaya. Adapun berkenaan dengan sifat dia lah, kita tengok sebab ini kita pun maksud nak bila-bila sebut tentang sahabat kan. Abdullah Ibn Abbas lagu mana segi bentuk dia, tubuh dia macam mana, kita nak tahu jugalah secara ringkas. Abdullah Ibn Abbas, tokoh sahabat besar. Dia ni seorang yang kacak. Fakana wasiman jamil, seorang yang kacak dan cantik. Padahal wasiman dengan jamilan ni kalau dalam bahasa Arab dia sinonim. Cuma wasiman ni lebih menjurus kepada bentuk tubuh. Kalau tengok dalam kamus dia ayat kacak cantik, tapi kalau dalam fiqhul lughah, wasi ni tubuh dia tu menarik. Orang tubuh menarik pakai ke dia macam mana tu? Pakai kain black cap macam mana? Pakai jubah macam mana? Pakai luar pendek macam mana? Dia hadut lebih-lebih ni sebab dia tak apa macam mana. Dia kena ejah lah pakai dia. Jadi orang macam mana tak payah ejah. Tu makna kalau dalam bahasa, kalau tengok wasiman tu gitu. Nak terima ke dia dalam bahasa Melayu? Payahkanlah tu. Sebab tu saya lebih cenderung kalau nak terima dia ni orang yang kena tubuhnya tepat. Pakai ke dia macam mana? Ni wasiman. Apa tu baru jamilan. Jamilan ni dia tidak semua boleh jadi jamil comel tengok. Tapi kalau tengok ke betis biasa ya. Dia ni tidak. Sebab tu bila tengok tu orang yang seorang lelaki semua. Gitu. Lepas tu dari segi tubuh dia pun ni tinggi. Tidak potong dia. Dia tinggi, kacak lah dia. Lepas tu nampak kehebatan pada karakter dia tu, nampak ada kehebatan. Seorang yang akal dia pun sempurna, mempunyai kecerdasan luar biasa, seorang yang cerdik dari segi cara berfikir dan sebagainya. Sehingga dia kata dia ni termasuk min rijalil kam, antara manusia yang normal, yang lengkap untuk sebagai manusia lelaki. Kalau lelaki kat orang nak lagu ni lah. Soalan begitu disebut tentang Abdullah. Kata Ibnu Mandah, dia kata kulit dia putih, abyad. Tawil, dia orang tinggi, kulit putih. Putih kuning, bukan putih sepuh. Kalau putih sepuh tu tak main tu. Dia putih nak pergi ke kuning gitu. Putih kuning lah biasa kita panggil. Tu. Mana fizikal dia tu memang nampak seorang yang gagah. Handsome lah dia ni. Muka dia tu nampak manis. Orang tengok dia tidak kata jenis baking, tidak. Muka dia tidak garang, tidak. Menyenangkan bila dilihat. Dari rambut dia ni dia pakai hanna, yakhdabu bil hanna ataupun bil hinna. Dia berinan, dia cuma inan rambut dia. Tu style garang lah. Biasa inan ni sini dia pakai sekitar ni, tepi ni dia pakai. Comel lah dia ni. Dan disebut juga dia ni turut serta bersama Abdullah Ibn Abi Sarh dalam peperangan Ifriqiyah, Ghazwi Ifriqiyah. Dan dia ni berpihak pada Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal dan Siffin dan Nahrawan. Dia ni antara yang menyembelih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah lantik dia menjadi gubernur di Basrah. Jadi dia menjadi gubernur di Basrah tu sehingga terbunuh Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali terbunuh, baru dia kembali ke bumi Hijaz. Dia telah mengerjakan haji bersama orang ramai bila mana Sayyidina Uthman dikepung oleh kelompok Syiah tu. Pada waktu tu dia duduk Mekah. Dia sedang mengerjakan haji. Ketika Sayyidina Uthman dikepung, rumah Sayyidina Uthman dikepung oleh kelompok Syiah Kufah dan beberapa tempat di sekitar tu, dia sedang mengerjakan haji dengan orang ramai di Mekah tu. Dalam sejarahnya, kelompok Syiah ni dia pergi mengerjakan haji, tapi dia balik awal. Dalam sejarah kita tengok, dengan maksud dia kira dia. Masa tu umat Islam ramai dia mengerjakan haji di Mekah. Kelompok dia pergi juga. Dalam sejarah sebut kita baca lah untuk catatan ulama kita. Lepas tu dia cepat-cepat balik pergi ke Madinah. Dia rancang kelompok Syiah ni. Jadi tak ramai lah sahabat yang ada di Madinah pada waktu itu.
Abdullah ibn Abbas wafat di Taif pada tahun 68 Hijrah. Dalam tragedi zaman Ibn Zubair. Gitulah. Gitulah lebih kurang. Baik, sekarang kita nak tengok hadis ni. Jadi hadis ini riwayat daripada Abdullah ibn Abbas ni kita panggil hadis kursi lah ni. Ni hadis kursi. Kalau bunyi dalam hadis daripada Rasulullah mengikut apa yang Rasulullah riwayatkan daripada Tuhannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia wahyukan kepada Nabi, wahyu, kemudian Nabi ungkapkan kepada umat ini dalam bahasa Nabi, bahasa Arab. Beza dengan Quran. Quran Nabi sebut pada umat ini dengan bahasa yang Allah wahyukan kepada Nabi, melalui Jibril dan sebagainya, dan Nabi tidak ubah, tidak guna bahasa Nabi. Sebab itulah hadis kursi ni walaupun kata-kata Tuhan, tetapi waktu tu bahasa tu dia tidak setinggi Quran. Tapi kalau mengikut dalam kitab-kitab usul disebut dia ni kedudukan dia lebih tinggi lah daripada hadis biasa. Kalau Pusat kata sama saja, tu ada khilaf pula situ. Tapi hak ni hadis kursi ni walaupun dia kiranya tinggi, tapi dia tak boleh baca dalam semaya lah. Kedudukan dia tidak seperti Quran. Misalnya bila kita baca sebuah Quran kan, satu huruf 10 pahala. Ni dah hadis kursi tidak ni. Jadi Nabi sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tulis. Dia tulis lagu mana? Sebab kita biasa dengar ni hadis ni. Jadi catat lagu mana? Allah telah mencatat hasanat dan sayyi'at. Kemudian Nabi memperjelaskan bagaimana maksud Allah catat lagu mana? Bagaimana bentuk catatan Allah terhadap hasanat dan sayyi'at. Itu Nabi pun ceritalah. Nabi nak hurai itu secara detail. Nabi kata sesiapa yang ingin benar, hamba ingin benar, nak buat kebaikan, tiba-tiba dia tidak buat kerana sebab-sebab tertentu lah. Jadi kita kena faham sebab hadis ni, hadis dalam bab ikhlas ni. Dia nak buat, ikhlas nak buat. Dan tak buat tu pun bukan kerana halah dia, kerana ada aral melintang, sesuatu yang menghalang, yang mana niat ikhlas dia nak buat tu tak hilang, tak pudar. Jadi hak ni antara dia dengan Tuhan. Kita tak boleh hukum manusia. Kata nak buat tiba-tiba tak boleh buat. Tapi iyalah kita kata kalau manusia acak kali menang lagu tu, kita mungkin boleh besar juga. Semua tak jadi kerja. Nampak nak buat tak jadi. Tu kita boleh besar lah. Tapi asasnya bila dia seorang tu nak buat sesuatu yang baik dan dia tak boleh buat, Allah tulis, Allah kira dia buat, Allah beri pada dia satu kebaikan yang sempurna, yang lengkap. Jadi hak ni lepas tu begitu juga kalau dia niat nak buat benda kebaikan dan dia buat sungguh, Allah tulis 10 kebaikan hingga 700 dan digandakan lagi, berganda-ganda lagi. Jadi antara 10 dan 700 dah lebih lagi. Tak tahulah berapa hakikat. Mana atas kualiti ibadat tu, atas kualiti niat. Sebab ulama kata niat pun ada kualiti dia juga. Satu amalan kalau kita niat banyak, ulama kata dia boleh lebih lagi pahala. Misalnya kita sedekah pada seorang pelajar, ikhlas lah. Sedekah tu apa? Supaya dia dapat belajar. Tu niat kita gitu. Lepas tu kita mari lagi niat supaya dapat belajar. Dan bila dia belajar, dia dapat bantu mak dia. Dua ni bantu mak dia, mak dia susah. Misalnya. Lepas tu kita kata supaya ilmu yang dia dapat guna untuk kemaslahatan umat Islam. 3. Lepas tu gabung dia kita. Jadi ulama kata, kalau kita tengok dalam kitab, niat ni kalau kita satu amal yang kita buat, kita letak banyak niat, dia lebih berkualiti lagi niat tu, lebih banyak lagi mengikut ulama. Dalam kitab-kitab disebut, kitab syarah hadis pun disebut. Jadi apa kata kita, mana tujuan nak dia kita mari kita menghadirkan niat baik itu, dia mengkualitikan ibadat. Itu sebagai zikir juga tu. Niat ni sebagai zikir. Jadi zikir ni kena banyak. Gitu. Begitulah juga seseorang yang nak buat kejahatan, memang dia azam nak buat kejahatan, tiba-tiba dia tak buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri satu kebaikan yang lengkap. Tapi kalau dia niat nak buat kejahatan dan dia buat, boleh saya tidak kata diganda 10 sehingga 700 dan diganda berganda-ganda lagi, tidak. Di sini ada beberapa perkara yang kita boleh bincang lah, yang kita boleh bincang. Yang pertamanya, jadi hak ni jelas lah, kita sendiri boleh nampak rahmatnya Allah. Itu jelas dah dari segi istinbat ni, jelas dah tu. Mana kita tengok, kita nampak dah rahmat Allah ni. Kalau bab kebaikan kan banyak dah bab kebaikan, tapi kalau bab kejahatan tak.
Bahkan niat nak buat jahat tak jadi buat pun boleh pahala. Tetapi kalau buat boleh sesat. Mana kalau buat jahat ni Allah cuba nak tutup ruang tu. Kalau boleh pun tidak jadi banyak kejahatan tu. Tapi kalau buat kebaikan banyak, itu makna rahmat Tuhan. Itu sah. Yang keduanya, kita nak tahu juga bagaimana dicatat itu. Ulama kata maksud Allah tulis, Allah catat kebaikan dan keburukan itu, dia ada dua makna. Yang pertama sekali, mana yang ditulis itu kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz. Fa inna Allah Ta'ala kataba fihi kulla syai' kama qala Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksud yang pertama Allah catat tu, Allah catat di lauhul mahfuz. Awal-awal jadi catatan tentang hal-hal makhluk ini di lauhul mahfuz itu waktu tu sebelum dijadikan makhluk lagi. Sebelum kita ada, Allah catat dah. Mana Allah tahu, sudah tersurat di lauhul mahfuz itu. Itu maksud catatan. Jadi benda ni tidak nyata sebelum berlakunya sesuatu itu. Bila berlaku sesuatu itu, dia kena ingat gini, Allah bila Allah catat ni, dia memberi erti Allah tahu dah apa yang berlaku pada kita. Semua hal kita, ajal, maut, jodoh dan sebagainya. Okey, jadi benda tu tidak nyata, tapi Allah tahu. Jadi Allah tahu bila kita kahwin, bila Allah mati, Allah tahu. Cuma dalam pengajian ilmu qada dan takdir, bila berlaku saja, misalnya Allah takdir kita akan mati aksiden misalnya, na'udzubillah lah, kata Allah takdir gitu. Bila berlaku aksiden dan mati kita aksiden, baru nyata takdir Allah itu bagi kita, bagi makhluk. Bagi Allah, bukan bagi Allah sudah nyata lama dah bagi Allah. Itu kita kena faham. Jadi hakikat yang berlaku ni kita kata Allah tahu dah tu. Cuma bila berlaku time tu, waktu tu, dengan tarikh tu, hari bulan tu, jamnya sekian-sekian, itu sebagai nak merealisasikan apa yang Allah takdirkan. Biar apa? Benda-benda gitu kalau kita faham, umat Islam faham ni, dia tidak akan takut dengan kehidupan dunia ni. Sebab tu sahabat jadi berani. Dia jadi tak takut. Hilang rasa takut. Dia takut hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita ni apa bila berlaku kita sudah tersurat, cuma kita tak tahu. Bila berlaku baru kita tahu Allah. Sebab kita mati, bila kita tahu, bila mati baru tahu ni takdir Tuhan ni. Itu maksud catatan yang pertama itu. Mana catatan di Lauh Mahfuz sebelum berlaku qada dan takdir Allah. Dia khilaf pula tu. Ada setengah ulama kata hak mana dulu? Qada dulu ke takdir dulu berlaku. Jadi hak kata catat ni hak qada ke takdir. Khilaf pula tu. Tempat kita ni umumnya dalam mazhab kita ni dia pakai takdir. Allah takdir. Bila berlaku baru qada. Tapi kita panggil qada takdir, kita panggil. Ada siapa kata tak qada dulu. Takdir tu bila berlaku baru takdir, jadi khilaf pula situ. Khilaf pula situ. Siapa ada orang jawab biasa hak dalam interview hak majlis ni. Dia baca, dia ngaji Mesir. Dia baca. Jadi dia baca tu, betul dia baca tak terima kata qada. Dia buat kata salah. Salah jawapan. Dia kata salah mana? Rupanya tengok dalam skema maknanya takdir dulu. Qada tu makna qada makna keputusan. Takdir ni ketentuan. Tentu gini keputusannya bila berlaku. Jadi keputusan itu seolah-olah untuk kita. Untuk kita, misalnya anak kita masa kecil ni kita tak nampak kesudahan dia lagu mana jadi jus sama masa baru nampak. Benda tu semua tu sudah ditakdirkan. Cuma bila berlaku tu baru kita nampak gini. Dia hikmah di sebalik tu, nak supaya kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah qada dan takdir ni biar kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ingatlah kalau kita baca kitab-kitab berkenaan ni, ketentuan Tuhan tu hak tu Allah tidak nilai kita sebenarnya. Maksud tidak nilai ni gini. Contohnya kita ni kita belajar ni boleh ke tak ilmu. Itu ketentuan Tuhan tu, bukan ketentuan kita. Allah tak kira tu, Allah kira kamu belajar ke tidak. Hak tu ya Allah nilai boleh pahala tak boleh pahala. Tu dalam qada dan takdir ni kita kena faham. Misalnya kita usaha nak cari isteri yang baik untuk dapat zuriat yang baik. Kita usaha, kita pun jaga. Bukan kita usaha nak cari bini baik, kita tak jaga kita. Kita jaga juga kita. Usaha dah, tiba-tiba boleh isteri yang tak baik. Itu ujian. Allah nak uji kita. Tapi tak dasar tu kita. Atas maksud tu. Begitu juga ilmu kita cari. Bersungguh tiba-tiba tak boleh ilmu.
Kalau pengalaman guru, pengalaman kalau jadi guru, dia boleh tengoklah bagaimana Allah SWT bila dia tak sibuk ilmu, bila dia sudah takdirkan seorang tak ada ilmu, mudah tak ingat sekaya. Kalau kita jadi guru, kita tahulah. Sehingga guru tu dia perlu kesabaran. Tak cakap ajar tak erti. Misalnya, mana awak guru? Setengah anak murid tu menang lah. Tapi dia tak buka pada dia. Ngajuk lah, yang kira lah bisanya. Siapa jadi guru bahasa Inggeris, tiba-tiba baca Quran tak ada, tak ajar. Nak sebut nak awak. Jadi Allah tidak kira tu. Allah kira usaha dia setara mana, kesungguhan dia, ikhlas tu Allah kira. Sebab itulah ulama kata nilai manusia ni pada amal dia tu. Amal tu. Jadi hal ni sebut dalam Lauhul Mahfuz, yang pertama. Jadi dalam bab catat tu dia ada dua lah. Yang kedua, yang keduanya, kitabatu iyyahuma idza amilhal 'abdu. Jadi Allah tulis bila manusia buat. Allah tulis bila manusia buat. Sesungguhnya Allah Taala tulis mengikut apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaan. Dan mengikut apa yang Allah kehendaki lah, dari segi keadilan dan kelebihan dia. Jadi tapi setengah-setengah ulama kata hak kita kata bila kita buat Allah akan catat. Bila kita buat baik Allah akan catat baik. Bila kita buat jahat Allah akan catat jahat. Jadi apakah benar tu kalau sebelum kita buat Allah tak tahu? Apakah makna begitu? Tidak. Tidak begitu. Allah tahu dah. Sebab tu dia kalau mengikut ulama dia kata dalam hadis ada sebut Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat tulis tentang qada dan takdir manusia ni, tulis hal manusia sebelum manusia dicipta, ketika di alam arwah lagi ada kan, dalam hadis Allah suruh supaya malaikat tulis. Kalau mengikut ulama tu tulis tu memang malaikat tahu sebab dia tulis. Dia ada sah lagi. Sah lagi dalam hak tu ilmu Allah, hak tu malaikat tak tahu. Dia ada sah lagi tu. Hak tu malaikat tak tahu. Kalau kita baca dalam bab qada takdir dia ada tu. Hak tu lah. Jadi hak situ lah. Kira-kiranya kalau Allah nak hapus nak apa, situ lah malaikat pun tak tahu. Kan cerita malaikat tak tahu kan, berkenaan dengan cerita Nabi Adam tu. Nabi Adam tu kan, Allah kata akan jadikan dia ni khalifah di muka bumi. Kejut malaikat. Maknanya sebelumnya ada dah makhluk manusia yang mendiami dunia ini melakukan kerosakan. Tiba-tiba nak atas pula makhluk hak seperti Nabi Adam ni, dia akan melakukan kerosakan kayak gini-gini. Tapi setengah ulama kata mana catatan asal tu ada disebut, maknanya manusia ni melakukan keburukan di muka bumi. Jadi terkejutlah malaikat ni. Jadi Allah kata aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Hak tu hak mana hak malaikat catat dak, dia ada hak lain. Mana ilmu Allah tu hak malaikat tahu tu tidak sedetail yang Allah tahu. Tu hak tu lah yang dimaksudkan Allah, mana ihatah, ilmu Allah ihatah tu dalam istilah mana ilmu Allah ihatah tu hak tu. Bukan hak malaikat catat tu tidak. Hak tu memang malaikat tahu. Ada juga ulama sebut gitu. Ada juga ulama sebut pensyarah hadis lah, kalau kita baca buku disebut bahawa catat ni sebagai nak bahasa dengan manusia. Nak ayat kepada manusia bila buat Allah catat. Hakikat benar tu Allah sudah tahu. Hak tu kalau sebut, kalau dia gini bila sebut bila kamu buat baik Allah catat baik, bila kamu buat jahat, tujuannya sebagai untuk memberi satu momentum kepada manusia, jangan buat kejahatan. Seolah-olah kejahatan ini tidak dicatat lagi. Buat kebaikan baru dicatat. Sedangkan benda tu ada belakang dah. Ada belakang dah kena kiranya. Jadi benda-benda gini ya, jadi setengah-setengah orang jadi ajaran salah tu dia kata kalau gitu. Tak, kalau gitu kita buat baik, buat jahat, maknanya Allah sudah tentu dah. Jadi hakikatnya kita ni separabot Jabriyah tu bi. Kita ni terdorong, bukan kita yang buat, kita terdorong. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Ketika kamu melantar itu hakikatnya Allah melantar. Jadi silap faham itu kalau jadi salah pula. Akhir sekali kita buat jahat setara mana pun dia tidak memberi kesan pada iman kita. Jadi macam-macam lah jangan salah pula situ. Sedangkan dalam konteks hak kita sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, maksud ayat tu ayatnya modal. Kita boleh angkat tangan ni, walaupun memang kita angkat, tetapi hakikat dengan izin Allah. Ayat tu dia bahas izin Allah. Kamu tak boleh nak melontar leming kalau Allah tak izin. Dan Allah beri kepada kita satu pilihan. Pilihan ni mana bila kata nak buat Allah beri tu. Allah beri. Kita pilih nak buat. Berdasar pada pilihan ikhtiar itulah
maka kita diberikan dosa dan pahala. Misalnya contoh, kita nak curi dengan tak curi, kita boleh pilih tu. Kalau kita pilih nak mencuri dengan kita tahu dah hukum mencuri gini, sebab tu Allah kira dosa. Kalau kita dia terarah gitu, kalau gitu jadi nampak macam zalim pula Tuhan. Misalnya kita sebab kita bawa kereta, kita tepuh awak dah. Dalam keadaan kita boleh ikhtiar, kita sengaja tepuh, kita boleh pusing steering, itu memang dosa. Tapi kalau memang steering tu mati, rosak, jadi dengan tak sengaja kita langgar kan, tu tak dosa. Tak dosa walaupun mati, hak bayar kifarah. Tu suku dia. Maknanya kita boleh pilih nak buat baik, buat jahat. Tu. Tetapi hakikatnya boleh buat tu dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak boleh nak angkat tangan. Nak buat kerja lagi, tak boleh nak angkat tangan, tak izin. Maknanya kita buat sesuatu semuanya modal yang Allah beri. Modal urat, modal tangan, semua Tuhan lah. Selama mana kita tengok manusia dah terhenti darah dia, jadi lama terhenti darah ataupun oksigen tak buat, lagu mana jadi pada tubuh dia, tak nak apa. Itu maksudnya tujuan nak ayat ke dia ayat tu, nak ayatnya kamu kena bergantung dengan aku, walaupun nampak zahir kamu yang lontar, hakikat di sebalik tu aku yang beri, boleh kamu jadi gagah tu aku yang beri, jadi kamu kena bergantung dengan aku. Itu maksud ayatnya. Jadi kamu jangan pilihlah nak buat jahat. Mana perbuatan kita tu walaupun ada usaha kita, tapi dia bertakluk dengan izin kuasa Allah. Itulah maksudnya. Mana Allah catat itu, bila kita buat Allah catat, bukan bermakna Allah tidak tahu. Ni sebagai nak sebut bahawa untuk berbahasa dengan manusia, biar dia faham. Gitu maksudnya. Setengah ulama kata hak ni maknanya jadi hak qada gini, ni maksudnya qada hak muallaq. Qada muallaq. Mana qada muallaq ni boleh berubah. Dia ada Allah waktu Allah gantung dengan usaha kita. Dia boleh tu. Misalnya kita kata nak dapat ilmu, untuk dapat ilmu, patut ataupun dia kita kata lagi. Jadi kaya. Banyak hadis sebut kita boleh tu. Mana kita boleh usaha. Misalnya hubung silaturahim, bagi murah rezeki, adalah hadis tu. Usaha. Benda tu, hak tu dia panggil qada muallaq. Qada muallaq ni mana boleh berubah. Bukan bermakna mesti berubah, tidak. Jadi berubah tu dengan Allah sapu. Mesti Allah catat ni, Allah sapu dengan tengok dia usaha. Allah buat tu. Gitu. Itu ada setengah tu memang tak berubah. Hak tu setengah tu tak berubah. Jadi hak yang kedua ni mana lebih bersifat muallaq lah, lebih bersifat muallaq. Hak di atas tadi pun ada juga makna muallaq, tapi hak ni hak lengkap, hak di lauhul mahfuz. Jadi hak yang kedua ni Allah catat ini bila manusia buat, sama ada baik catat tu. Hak tu setengah ulama, ada juga ulama yang sebut mana hak tu hak ni malaikat raqib dan atid itu. Jadi seolah nampak macam banyak salinnya lah dia punya kitab kita. Gitu. Tapi kukuk mana pun ulama sini dia sebut hakikat sebenar, wallahu a'lam lah. Hakikat sebenarnya, hak secara sebenar hakikatnya wallahu a'lam. Akhir sekali dia pergi situ jugalah perbahasan. Baiklah. Disebutkan juga sini yang mana dalam hal ni Nabi sebut tentang rahmat Tuhan lah. Selain daripada itu, berdasar pada hadis ni, naknya niat manusia itu. Ni yang paling besar ni. Mengikut ulama dalam hadis ni satu istinbat yang paling besar, naknya niat ini. Ni dia sebut sini. Dalilun ala i'tibari niyyah wa inna an-niyyata qad tusilu sahibaha ila al-khair. Niat manusia ni dia boleh membawa manusia kepada kebaikan. Niat manusia. Niat tu sendiri walaupun dia tak buat. Niat tu sendiri. Dia niat nak buat baik, tiba-tiba tak boleh buat. Tapi tak boleh buat tu bukan dia suka. Dia nak mari masjid, tiba-tiba tak boleh mari kerana sebab-sebab tertentu. Isteri sakit ke dulu, dia boleh. Dia boleh tu. Di luar kemampuan dia. Aral melintai itu di luar kemampuan. Allah Maha tahu tu. Itu sah. Jadi boleh kebaikan. Selain daripada itu, dari segi pemahaman hadis ni, hak yang disebut kalimah hammai, nak buat baik tu. Sebabnya seperti yang kita bincang sebelum ni, mana ada ulama sebut bahawa
yang dikatakan berdosa itu bila seorang tu hamba azal nak buat ayat ni je al-qatil wal maqtul finnar itu hadis sebelum ni. Hak tu kok mana kena kait dengan hak tu lain. Hak tu hadis tu dia telah buat muqaddimah. Hak tu misalnya dia niat nak bunuh, memang dia nak bunuh, dia sudah buat jalan-jalan ke arah untuk membunuh itu sudah buat, sudah sediakan pedang, dia sudah turun. Hak tu baru dosa. Walaupun hak niat asalnya nak bunuh, tapi dia tidak berjaya bunuh orang itu kerana dia dibunuh oleh lawan dia. Jadi Nabi kata masuk neraka lah. Kenapa? Kerana hakikatnya orang yang dibunuh tu dia masuk neraka kerana sebenarnya dia sudah buat dah tu niat dia tu. Dia sudah buat dah niat dia. Hak dia kata nak bunuh, misalnya seorang tu nak curi, siap dengan peta dah. Mesyuarat berapa gon dah habis hati mesyuarat tu dah. Misalnya kita kata dia turun dah pergi, siap lah aku cuba tak ada pakai topi siapa tu kan pecah rahsia polis duk keliling dah bank tak jadi. Tak tahu lagu mana dosa. Walaupun tidak siapa hukum kat tangan atau memang tak siapa, tapi dosa sudah dikira dosa sebab dia sudah buat dosa, cuma tak siapa kau maksud curi. Jadi halangan yang tidak jadi curi itu bukan kerana kekesalan, bukan kerana takut seperti hadis kedua yang kita baca seorang nak berzina tiba-tiba takut tak jadi, itu bab lain. Hak ni niat dia tu dia tidak tarik balik. Hak maktul yang kena bunuh di bawah neraka kerana niat dia tu dia tidak tarik balik. Memang niat nak bunuh tu ada sampai mati. Dia sudah buat muqaddimah untuk merealisasikan niat dia tu. Tu kena ingat, kena beringat. Hak tu memang berdosa walaupun dia tak buat. Dia tu ubik dia nak curi, tiba-tiba tak jadi sebab dalam kedai tu seminggu kemarin dia tengok tak ada CCTV tu misalnya. Jadi dia rancangannya hari Selasa nak curi, sebab hari Senin dia tengok tak ada CCTV. Jadi dalam perancangan dia tak ambil kira tu. Dia pergi siap dia pergi curi. Siapa tu tengok ada CCTV tak ada. Sebab apa? Waktu di luar rancangan dia. Misalnya dia pun dosa tu. Dosa dia kena bertaubat tu. Kena bertaubat tu. Sebab dia turun dia buat dah sebenarnya cuma separuh jadi. Dan niat dia tu dia tak tarik balik. Tak jadi. Itu bukan kerana kesal tarik balik niat menyesal. Tidak. Tak ada makna tu. Itu makna hadis al-qatil wal maqtul finnar. Hak ni pun begitulah juga. Tetapi kita kena ingat hak ni yang disebut di sini. Ni hak ulama kita sebutnya. Hak kebaikan tu biarlah kita mudah faham. Niat nak buat baik, tak buat tu pun sebenarnya niat dia untuk buat baik dia tak tarik balik. Cuma ada halangan-halangan. Hak tu baru boleh pahala. Jadi benda-benda gitu dia bergantung dengan niat. Tu kata perkasa niat tu. Perkasa niat tu. Dia istilah-istilah lain ni pun kena beringat juga. Jadi niat dia tu. Hebatnya niat dia tu. Tu. Begitu juga kejahatan ni. Dalam hadis ni sebenarnya kita jangan pihak hamma bisayyiati. Niat nak buat jahat. Memang nak buat benar lah jahat ni. Tiba-tiba tak buat. Maka Allah tulis kejahatan. Nampak macam bercanggah dengan hadis ni. Mungkin kita tercanggah dengan hadis tu. Kau lagu mana? Hak ni mengikut huraiannya, niat nak buat jahat kemudian tak jadi tu kerana menyesal. Bukan menyesal, rasa tarik baliknya. Tu. Bukan kata seperti ni. Niat nak buat, pergi dah nak curi, tiba-tiba tak jadi kerana lari daripada rancangan asal, tapi tidak menyesal, tak ada menyesal. Tu memang boleh dosa tu. Tu memang boleh dosa. Hak ni tak. Hak ni tidak. Jadi huraian dia duduk dalam hadis yang ke-12 itu. Ni hak kita depan. Sebab itulah nak ayat ni kedudukan niat tu besar sangat dalam agama. Besar niat dalam agama. Jadi kalau kita niat nak buat jahat, kalau kita tak tarik balik, tak menyesal atas niat tu tak balik, memang kita tetap dosa. Dosa tu. Itulah yang dikatakan hamma tu, mana azam tu, dosa tu azam tu. Itu yang disebut ulama kata kalau orang tu sampai peringkat azam, niat sampai naik ke peringkat azam, memang dosa ni maksudnya. Walaupun dia tak buat. Kecuali dia tarik balik sebab dia apa sebab takut sembur dengan hadis sebelum ni. Gitu maksud dia. Dalam hadis yang kedua ni kita baca selalu hadis yang ke-12 ni. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة
intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu ash-shajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain fakarihtu an uqizahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antaziru istiqazahuma hatta baraqa al fajru was sibyatu yatadaghawna inda qadamay fastayqaza fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj min. Qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu 'ammi كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا همزة bagi depan tu benar. Kalau ajra tu ujra. Allahumma inni ista'jartu ujra wa a'taytuhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahaba فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Abdullah, diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini anak Sayyidina Umar, Abi Abdurrahman Abdullah, ya Abdullah Ibnu Umar ni, Ibnu Umar ni, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana ada tiga orang yang telah berpergian, telah pergilah, telah berjalan pergi. Mimman kana qablakum, ni cerita zaman dulu dari kalangan orang yang umat terdahulu daripada kamu. Mimman kana qablakum, daripada umat orang-orang yang terdahulu zaman dulu lah. Nabi boleh cerita ni wahyu ni. Inilah ciri-ciri hadis ni, Nabi boleh cerita. Nak ambil mana fakta tu kalau tidak pada wahyu? Ni sebab dia tidak ada cerita-cerita tersimpan arkib di mana dalam bumi Mekah pada waktu tu. Bumi Madinah tak ada. Ni cerita zaman dulu ni, tak ada nak akses cerita zaman dulu kecuali melalui wahyu. Ni Nabi sebut ni berdasar pada wahyu ni. Bahkan ulama sebut ciri-ciri, antara ciri-ciri kenabian ni, mukjizat Nabi ni, dia boleh cerita cerita-cerita terdahulu. Ini tidak ada lain selalu melalui mukjizat.
Wahyu tu lah, wahyu daripada Allah. Sehingga bila mereka pergi 3 orang ni, maka sampai waktu malam, membawa waktu tidur, pada waktu malam, waktu tidur, waktu malam lah kira-kiranya al-mabit itu, untuk berehat. Itulah yang membawa mereka pergi ke dalam gua, kerana maksud nak berehat. Kerana nak tidur, nak berehat, itulah yang membawa mereka masuk ke dalam sebuah gua. Begitu maksudnya. Maka mereka masuklah dalam gua itu. Lalu kena ingatlah, ghar ini makna gua yang tidak besar. Kalau gua besar dia panggil kahfun. Kahfi itulah, suratul kahfi ya, tu gua besar. Kalau ni gua kecil ni, sebab kalau gua sebuah gua dia tutup lagu mana, parok kat lah, ni gua yang kecil lah, tidak besar gua ni. Bila sebut ghar itu makna gitu. Lalu runtuh ataupun tergolek lah kita kata, sakhrah, satu batu besar daripada bukit. Lalu batu itu menutupi pintu gua. Lalu mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang boleh menyelamatkan kamu daripada batu besar ini. Tidak ada yang boleh berjaya mengalihkan batu besar ini, melainkan kamu semua berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan-amalan baik kamu. Sebab ini ada perbincangan mengenai tawassul lah. InsyaAllah tawassul kita bincang minggu depan lah. Sebab Dr. Yusuf Qaradawi tulis buku khusus berkenaan dengan tawassul ini. Satu risalah yang khusus. InsyaAllah kita baca tu. Ada ke tidak tawassul ni? Tawassul yang haram, tawassul yang maknanya harum lah, boleh. Ada. Dia bahas. Dia buat beberapa pembahagian berkenaan tawassul. Dan kita perlu tahu tu. Ramai juga tempat kita sesak dalam tempat tawassul teruk juga kena tahu. Jadi Yusuf Qaradawi dia buat satu risalah khusus. InsyaAllah kita nak baca tu bab tawassul. Kalau tidak dia jadi pelik lah. Tawassul tak terkali. Dia kalau lelok kalau kita dengan telefon dia tawassul. Memang ngerti ya telefon. Dak kubur tu tak sekira. Jadi kena tahu tu InsyaAllah kita akan baca tu lah buku Yusuf Qaradawi. Nak baca semua dak lah, kita akan buat ringkas kita akan sebut. Dia ada pembahagian situ. Ni bertawassul dengan amal amal yang baik. Amal tu dia buat, bukan orang buat. Amal dia buat. Kata salah seorang dari kalangan mereka, ni nak bertawassul. Allahumma, wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Dulu saya ada 2 orang, dua ibu bapa lah maksudnya, yang sudah tua benar, syaikhani kabiran, tua benar. Menjadi kebiasaan saya tidak ni, saya terjemah berdasar ni, tidak bahasa, tidak lihat terjemah mana-mana pada dasar pada ini. Jadi kalau tak serupa pun dari segi bahasa tu lah. Wakuntu tu mana dulu saya, bahkan wakuntu ni kita terjemah kebiasaan saya. Biasanya saya, ni dia menunjukkan perbuatan biasa dia buat. Ni. Lepas tu kita bincang lah lagu mana. Kena ke tidak dengan kesesuaian, kemunasabah ajaran Nabi. Itu dari sudut lain. Hak ni nak ayatnya ikhlas. Bab ikhlas. Kita tidak nak suruh tiru perbuatan bulat-bulat, tidak. Menjadi kebiasaan saya tidak akan bui minum orang lain, keluarga saya ataupun hamba saya, keluarga saya dan hamba saya tak akan bui mereka minum sebelum saya beri minum kepada ibu bapa saya. Itu kebiasaan saya. Pada suatu hari saya tu mencari kayu, tetapi jadi begitu jauh ke dalam hutan, menyebabkan saya lewat balik ke rumah. Jadi saya lewat balik ke rumah, kerana biasa saya kaya api, saya kira dah petang kat, klik dah lah kurang susu minum pada ibu bapa saya. Ini jadi terlewat. Jadi balik tu kira lewat lah. Sampai malam. Jadi saya tidak sempat lah nak berkhidmat pada kedua ibu bapa saya tu. Hak khidmat tadi, perah susu binatang dan bui minum, saya tak sempat nak buat tu. Gitu cerita dia. Jadi bila balik tu, mereka berdua telah tertidur. Mereka berdua telah tertidur. Jadi saya klik tu, saya perah lah susu seperti biasa untuk bui minum pada mereka. Lalu saya dapati mereka berdua tu telah tidur. Jadi saya tidak suka, fakaritu an uqi, saya tidak bahasa, kalau bahasa Kelantan kan,
saya berasa tak sedap nak gerak mereka. Mana saya tidak suka untuk mengejutkan mereka berdua. Dan saya tidak suka, saya rasa tidak suka juga, tidak mahu juga untuk memberi minum kepada keluarga saya atau hamba saya sebelum saya beri minum kepada kedua ibu bapa saya. Kerana waktu macam tradisi dia, mana dia pelebih ke ibu bapa dia. Jadi bila berlaku nak beri pada orang lain, jadi rasa tak sedap. Gitu cerita dia ni. Jadi falabis tu, jadi saya tunggu, saya duduk dia tunggu. Wal qadahu ala yadi, dia bekah susu saya tu di tangan saya. Dia tunggu ibu bapa dia jaga. Ni cerita dia ni. Saya menunggu, mereka berdua jaga dari tidur. Tunggu hatta baraqal fajr. Ni cerita ni berlaku tengah malam ni cerita. Sampai tertidur. Jadi saya tunggu sehingga naik, sehingga bersinar fajar itu. Sampai ke waktu pagi nampak sinar mentari itu. Dan wasibyatu yatadaghawna inda qadamai, dan anak kecil, anak dia lah, dan anak kecil menangis berdekatan dengan saya. Duduk kaki, duduk jerit nak susu, dia tak bui. Dia tak bui. Kalau kita kat duduk merengek di betih lah, yang ni tak nak susu, dia tak bui. Sebab tu saya kata cerita ni kita bijak lah dari sudut kemunasabah tu. Sebab ni dia nak ayatnya ikhlas dia buat. Masalah dia ada kan dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang dia nak amal benda tu maksud molek, tapi kalau tidak munasabah, suku munasabah tak munasabah. Kita bukan nak bicara munasabah tak munasabah perbuatan dia, tapi niat dia tu ikhlas tu. Tu nak ayat. Tu saja cerita nak sebutnya. Maka selepas itu terjagalah kedua ibu bapa dia. Maka kedua pun minumlah susu hak dia duduk datang ni. Dia pun kata Allahumma. Ini bukan cerita gali. Ini bukan cerita manusia biasa ni. Dia pun kata Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya telah buat itu semata-mata dengan maksud untuk mencari redha Engkau, maka farrij anna ma nahnu, lepaskanlah kami daripada musibah yang sedang kami hadapi ini, berupa batu besar yang menutupi pintu gua. Itu maksudnya. Fam farajat syai'an, maka bergeraklah sikit, terbukalah sikit pintu gua itu. La yastati'una al-khuruj, dalam keadaan mereka tidak juga mampu keluar. Terbuka tu sikit sangat sehingga mereka tak mampu nak keluar. Kira infarajat dah tu, sudah kesok dah sikit tu. Qala al-akhar, jadi yang seorang lagi menyebutkan pula, ya Allah ya Tuhanku, saya ni ada seorang sepupu anak perempuan pada pak saudara saya. Ini sepupu saya lah. Yang mana sepupu saya ni kanat ahabban nas ilayya. Dia ni saya sangat cinta lah. Sepupu saya ni memang saya cinta dengan dia. Saya ingin nak dia. Gitu maksudnya. Dalam satu riwayat, kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Sepupu saya ni saya sangat cinta kepada dia. Sepertilah seorang lelaki yang sangat cinta kepada perempuan. Macam mana kedudukan dia? Bagaimana agak seorang lelaki yang gila, kalau istilah kata dia gila kepada perempuan, lagu mana jadi? Lagu tu lah. Kalau kita tengok seorang lelaki dia sangat cinta, sangat cinta, bukan cinta sikit-sikit, lagu mana jadi? Dia tak lalu dah aku jalan lalu ke rumah kau itu. Tu jalan lagu tu lah pasal orang kita. Saya pun lagu tu. Duk teringat semua. Biasa lagu mana orang cinta perempuan sampai mereka asyaddu, sangat cinta. Saya pun dalam situasi tu. Fa aradtuha ala nafsiha, maka saya mahu mengambil kesempatan ke atas dia lah. Mana ni kalau kita guna bahasa yang biasa kan, maka saya mahu bersekedudukan dengan dia. Fa'aradtuha ala nafsiha, mana saya mahu bersekedudukan dengan dia. Famtana'at, dia tidak mahu. Famtana'at minni, mana dia tidak mahu, mana memenuhi permintaan saya. Sehingga berlaku pada satu tahun berlaku kesusahan kepada dia. Dalam satu tahun tu alamat biha sanatum minas sini, mana dalam satu tahun tu berlaku zaman kemelesetan kepada perempuan ni. Dia jadi disebut dalam syarah, mana dia jadi fakir miskin, perlu pada duit lah, perlu pada bantuan. Allah uji dia, uji perempuan ni.
Jadi kena ni kena pada dia lah ni. Sebab sanah ni dalam istilah pemakaian hadis, dia ada makna dengan erti malapetaka. Sanah ni bukan makna tahun. Sanah ni ada makna tahun. Ada juga sanah ni dengan makna malapetaka. Dalam hadis lain pada sebut. Hak ni makna dia ditimpa malapetaka dalam bentuk kekurangan duit. Tak ada duit. Faja'atni, lalu dia datang bertemu saya, minta bantuan. Lalu saya bui kepada dia hak dia minta tu. Bui sebanyak mana? 120 dinar. Banyak 120 dinar ni. Dah kalau 1 dinar 80 ringgit. Kau berapa lebih? 800. Dia kalau 1 dirham 25 ringgit. 800. 800. Maknanya cuba kali lah. 800 kali 120. Mana banyak tu. Dengan maksud ala. Bui itu ala. Ala ni kalau dengan jarak dia tepat taluk lah. Tepat taluk dia aqta. Aqta tepat taluk dia ala. Ala ni bui tu dia bukan bui saja. Bui untuk. Tu ala. Ala tu dia panggil tepat taluk. Dia ala tu kalau mengajar dia panggil harajah asli. Dia ada makna, dia beramal, dia nak tepat taluk. Tepat taluk ni berkait makna saya bui. Bisa kalau saya kecek lagi, saya bui kepada awak dengan syarat. Dia ada makna gitu. Kehadiran ala tu dalam bahasa, dalam ayat ni. Jadi kalau kita mengajar kita bahasa lah tu. Ni. Jadi alaan supaya dengan syarat an tukhalliya baini wa baina nafsiha, supaya dia bersekedudukan dengan saya. Fa fa'ala, maka dia buatlah. Maknanya saya terdesak kan. Maka dia buat gitu. Hatta idza qadartu ala, sehingga saya sudah menguasai dia. Saya sudah boleh dah kehendak saya nak taat sebelum ni saya boleh buat. Hatta idza qadartu alaiha, sehingga saya boleh melakukan apa-apa atas dia. Kalau saya nak tu saya boleh buat, sebab dia serah diri dia pada saya. Dalam satu riwayat lain sebut lebih terang, bila mana saya telah duduk di antara dua kaki dia nak melakukan zina lah. Qalat, lalu perempuan ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bi, janganlah mana kalau kita terjemah tafuddal khatam ni, kalau terjemah dia bahasa kiasan lah sikit. Jangankan masukkan ke dalam cincin ini melainkan dengan haknya. Ini bahasa kiasan. Sebab tafuddal khatam ni kalau bahasa kasar maknanya pecah darah. Itu kita sebut bahasa dari segi bahasa. Jadi bahasa tu tak berapa lunak lah. Sebab tu dia guna bahasa kiasan. Sebab cincin kan masuk jari. Dia kiyah ke arah persetubuhan itu. Dia kata janganlah, kalau kita nak terjemah mafhum kita, janganlah menyetubuhi saya melainkan dengan hak yang halal. Itu maksudnya. Jadi dia suruh nikah dulu dengan dia, itu maksudnya. Saya boleh suruh diri saya, tapi kahwinlah dulu dengan saya. Mana perempuan ni perempuan beriman, perempuan yang baik. Tapi terdesak, manusia terdesak boleh macam-macam boleh berlaku. Bunuh anak pun boleh terdesak ni. Fansaraftu ana, lalu saya pun berundur. Insaraftu ana, mana saya pun berundur, saya pun lagi. Saya pun undur ke belakang, tak jadi nak melakukan zina tu. Sedangkan dia perempuan ni, sepupu saya, dia lah orang yang paling saya cintai. Wa taraktu dhahab, dan saya tinggalkan emas dinar yang saya berikan kepada saya, tinggal, saya tak ambil tu. Saya beri pada dia 120 dinar itu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang saya buat itu semata-mata mencari redha Engkau, maka lepaskanlah kami daripada bala ini. Lalu terbukalah, bergerak sedikit batu besar itu. Cuma mereka tak dapat keluar lagi, kerana sikit sangat terbuka tu. Wa qala tsalits, maka kata mana orang yang ketiga, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah istajartu ajra, maknanya saya telah upah beberapa orang untuk bekerja untuk saya, dan saya telah upah dia. Gitu. Maknanya saya ada pekerja yang saya bayar upah, itu mafhum dia. Dan saya telah beri, ataupun kalau kita nak terima mafhum ini, istajartu ajra, maknanya saya telah upah beberapa orang pekerja. Saya telah berikan kepada mereka upah mereka, cuma ada seorang sahaja. Tarakal ladzi lahu, yang tidak diberikan upah baginya, yang dia tinggal, maknanya dia tarakal ladzi lahu, yang mana tidak diambil upah, tidak diberikan upah pada dia. Wa dhahaba, dan dia telah pergi, maknanya dia pergi tanpa ambil upah. Ada seorang, tidak silap dia bukan tak sibui, kawan tu sudah orang klik tak aman. Itu cerita dia. Bukan kata dia tak usah bayar, tidak. Dia tinggal upah tu. Wa tarakal ladzi lahu,
Kalau kita nak main ikut Arab gini lah. Kecuali ada seorang taraka alladhi lahu, dia telah meninggalkan upahnya. Itu terjemah asal. Bukan saya tak mau bagi, dia yang tinggal, dia tak ambil, dia telah pergi. Fathammartu ajrah, lalu saya laburkan upah dia tu. Ini saya terjemah mafhum ni. Saya telah saya telah kembangkan upah dia tu, duit dia tu saya telah kembangkan sehingga kasurat minhu, sehingga jadi besar, jadi untung besar, sehingga jadi harta, sehingga jadi banyak harta. Asalnya sih katakanlah 1,000 upah dia tak, saya pun labur, saya kembang ke hak tu akhir sekali jadi banyak. Selepas itu dia datang bertemu saya selepas beberapa ketika. Faja'ani ba'da hinin, selepas beberapa ketika dia datang menemui saya dan dia pun tanyalah, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, bayarlah upah saya dulu tu, saya tak ada nak ambil tu, bayarlah. Saya pun kata kepada dia, kullu ma tara, apa yang kau lihat. Ni sebab dulu dia bagai dia ternak binatang. Kalau saya nak terima khilafah gini, kamu tak tengok duduk pada penuh kambing, bayi, kubah ada belakang, kamu lah tu. Kalau terima khilafah kita sedaplah. Kullu ma tara min ajrik, itu semua yang berada di padang itu, binatang-binatang ternak yang malik itu semua adalah upah engkau. Kejut dia. Kalau 1,000 nak beli lembu tak boleh beli, tiba-tiba penuh. Bahkan disebut dalam satu wadi, satu tempat pada ragu penuh binatang ternak. Hak tu upah mana? Terdiri daripada ibil, bakar, ghanam dan raqib. Daripada unta, bakar, ghanam, raqib. Mana jenis binatang kan? Disebut gitu. Mana disebut gitu lah. Dia tengok. Dia kata, faqala ya Abdullah la tastahzi. Wahai Abdullah, jangan dua ngani gitu. Kalau kita cuma kelata gitulah, jangan dua ngani gitu, wahai umur dia. Mungkin dia tahu dah upah dia berapa, tiba-tiba tengok berapa ratus ribu tu duk sofadan binatang. Jangan engkau persenda ke saya, mentaka saya lambat ambil. Kata gitu selalu, seolah-olah gitulah. Saya berkata pada dia, astazib, saya tidak walala, tidak duk backup ni. Gitu. Tidak duk ngani ni, saya tidak persendakan engkau. Dia bila kata dia fa akhadahu kullahu, dia habis dia ambil semua. Fastaqahu, dia habis lagi. Falam yatruk minhu, dia tak tinggal sakabu. Kita terjemah Kelantan mudah faham. Kalau luar kau nak faham ni. Dia tak tinggal sakabu, dia tak tinggal. Habis dia ambil waktu ni. Peseman ni tak. Tapi tak apalah muka hak dia. Hak ni kita akan bincang ke datang lagu mana kedudukan tu. Boleh kalau kita nak menegur dengan hal tu dia tak izin. Segi pekah. Dia ada perbincangan juga tu. Dia pun kata, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya saya lakukan perkara itu dengan maksud untuk mencari redha engkau, maka lepaskanlah kami daripada bala yang sedang kami hadapi. Fam fajaratis sakhrah, lalu beredarlah batu besar itu, lalu mereka pun boleh keluar, mereka pun berjalan pergi. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini cerita ni sebenarnya cerita yang berlaku di zaman dulu lah. Jadi insya-Allah cerita ni kita bincang minggu hadapan. Beberapa perkara lah kita boleh ambil. Kerana cerita ni maksudnya jalan cerita tu, bukan cerita tu sendiri. Cerita ni tak ada lawan. Kalau drama tak laku lagu ni. Sebab dalam hadis ni dia bukan semata-mata nak ayat cerita, nak ambil iktibar daripada jalan cerita. Apa maksud tu? Iktibar itu tak perlulah kita tahu siapa dia tiga orang. Tak usah cari lah, tak ada. Kita sampai dulu man kana qablakum. Gitu. Insya-Allah ni kita akan bincang pada minggu hadapan insya-Allah. Kadang-kadang ini ada bab tawassul bab tawassul, bab fiqh pun dia ada menyentuhkan. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.